Adapun dalil akal, tanda yang menyatakan wajib bagi Rasul itu amanah pula. Yang kedua, sifat yang kedua amanah. Maka kerana bahawasanya jikalau menukari mereka pada berbuat ia yang diharamkan oleh Allah atau yang dimakruhkan oleh Allah itu, nescaya bertukarlah segala yang diharamkan dan segala yang dimakruh itu menjadi taat mereka itu. Apabila sebut tegah yang Tuhan ada dua. Nabi tak buat. Dua ni Nabi tak buat. Pertama yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua yang dimakruhkan oleh Allah. Tetapi Tuhan ni dia tidak tekan kepada umat. Mana pada kita ni, Tuhan kata, kalau kita buat benda makruh, tak ada dosa. Tetapi kalau kita tinggal benda makruh, boleh pahala. Makna saya je Tuhan kita ni, siapa kita dia boleh pahala dalam 4 amalan. 4 amalan lah. Bila kita buat hak wajib, hak fardu, boleh pahala. Buat hak sunat, boleh pahala. Hingga hak makruh, boleh pahala. Hingga hak haram, boleh pahala. Ada 4 boleh. Tapi kalau hak benda, hak dosa, 2. Iaitu tinggal hak fardu dengan buat hak haram. 2 je. Pahala 4. Banyak tak banyak? Hak dosa 2. Tapi buat apa yang banyak dosa kita? Cuba fikir, buat apa banyak dosa? 2 je. Tetapi kalau suka lebih banyak pada pahala. Apa? Kalau nak jawab molek begini, pasal saya kepaksu. Apa saya kepaksu? Pasal paksu kita duduk saya dengan potel. Kalau paksu kita saya dengan apa dia hadis-hadis Rasulullah, comel lah dia. Ni dia saya dengan setel, tak ada arah lah. Ya lah. Dan ada itulah. Kalau kita bahasa kita 3 2 perkara tu tak boleh dosa lah. Tapi dak hurah tu banyak lah yang diharam tu gapo banyak lah. Tapi cara umum lah gitu lah. Supaya kita lepas dah lah. Orang duk kata apa nama ni tak boleh dah bid'ah ni. Kamu selalu memperingat kata benda tu. Sebab ramai orang kesek salah kata. Dia kata bid'ah ni Nabi tak buat. Betul Nabi tak buat, tapi gapo? Ingat ada gapo tu. Gapo Nabi tak buat? Tak ingat dah. Nabi kita tak buat 2 perkara. Gapo dia? Tak ingat. Sudah kerja. Boleh. Siapa dia boleh ingat? 2 je Nabi kita tak buat. Nabi kita tak buat. Larang buat kebaikan. Dia suruh buat kejahatan. Nabi kita tak buat. Kalau kau ada agak ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Itu kerja Nabi dia tak buat. 2 tu je Nabi kita tak buat yang sebenarnya. Cara dasarnya. Hurah lah, hurah lagi mana asal masuk dalam 2 tu. Ni tak pakai baca Yasin ni mana nak tegur lagi. Tak ada arah. Dia mau terlalu panah, terlebih panah, tak ada arah lah. Lagi tu je lah. Kalau ada nak bakit kena rayak selalu. Yang mana ni? Sekarang duk belajar, duk dengar kita rayak ni. Kalau ada tak setuju angin kena rayak. Amo belajar dulu. Tok guru amo kata begini, kita rayak. Sebab kita pun tak tahu juga tu. Salah betul.
Kita buat takut. Ya? Takut kau buat, ada kita buat. Buat dia jalan kita buat. Tidak begini maksudnya, kita kata ni, kita buat hak Nabi tak buat tu ialah pertamanya Nabi tak buat maksiat, kita pergi buat. Itulah kita buat hak Nabi tak buat. Pas nak kelas Nabi tak judi, kita pergi judi. Ya dah tu. Kita buat hak Nabi tak buat. Tapi kalau bahasa tak baca Yasin ni Quran. Baca Quran ni sunat. Bapa kita tak si buat benda sunat je. Dia kata pula nak buat benda sunat kena wajib dulu. Bapa wajib dulu, kita buat sekali lah. Oh kalau begitu dah sembahyang jangan nak baca bukan apa. Baca hak 5 tu, hak lain pakai senyap lah. Kita tak siap sunat juga. Ikut rokok subhanarabbiyal azim tak sah. Sunat lah tu. Sami Allah liman hamidah sunat. Tak sah. Boleh, tak ada masalah. Batu kepada orang yang baru masuk Islam, kita ajar hak ruku. Kalau dengar dia senyap, tak baca hak lain tu, baca 5 tu je. Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat akhir, baca selawat atas Nabi, baca salam. Tu je. 5 tu je. Hak rukunya. Hak lain tu sunat dakar. Pas kita kata buat sunat dulu tinggal hak wajib. Apa buat sunat jangan buat hak sunat jangan tinggal hak wajib. Kena wajib dulu baru boleh buat hak sunat terus kata. Tak boleh buat hak sunat kalau tak buat hak wajib. Macam-macam dia berkatalah. Jadi kita kena faham bahawa dalam Islam ni amalan kita bersama. Hak setiap hak wajib mesti ada sunat. Dah itulah. Sekali itulah dia berkata duduk banding maya qada dengan maya hak fardu ni. Kalau nak banding maya fardu ni wajib kena buat. Kalau kita tinggal maya fardu ni, kita hanya qada atau mengikut ulama sahaja. Tak ada hadis satu pun yang menyatakan wajib qada. Cuma ambil daripada sirah Nabi, satu masa apabila dia selepas pergi terletih sangat pakat tidur, sedar-sedar dia tengok pagi naik. Maknanya habis subuh. Yang maka Nabi segera ke suruh ambil wudu terus qomat semaya. Janganlah gitulah. Jadi ambil daripada satu saja yang kita ni disuruh oleh ulama qada. Maknanya gitu lah. Ya, boleh lah waktu tu. Tapi tak ada hadis yang sahih menyatakan suruh qada, tak ada. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu telah menyuruh akan kita semuanya dengan mengikut akan mereka itu. Pada perkataannya, mereka itu. Dan segala perbuatannya, perbuatan Nabi Rasul ni, mereka itu. Maka Allah telah tiada menyuruh akan kita dengan berbuat yang diharamkan. Itu kita buat je. Dan yang dimakruhkan, itu kita buat je. Lagi kita buat. Tidaklah kalau makruh tak ada rasa. Tapi kita buat juga. Kalau Nabi tak buat, kita buat. Itulah makruh. Bagaimana kalau temu kecil tak boleh baca Yasin ni. Hanya dia baca Yasin tu sunat kok. Haram. Tak ada gitu dulu. Kalau dia kata haram baca dah. Haram kafir dia mau. Bina sunat dia kata kafir tukar apa ni hukum Tuhan. Hukum Tuhan kata sunat dia kata haram. Kafir je kata bel. Dia kata tak apa tak sembahyang pun. Sembahyang dia benda wajib. Kita bubuh duduk di haru. Tak boleh lah. Kalau gitu. Kerana keduanya itu keji pada hukum syarak, maka nyatalah wajib amanah bagi Rasul itu. Adapun dalil menyatakan tabligh. Wallahu a'lam. Ada soalan?
Kita bukalah sikit soalan ni sebab Rasul ni supaya kita nampak Rasul ni adalah manusia lelaki. Tuhan latih dia dengan tarbiyah daripada kecil lagi. Daripada keturunan dia lagi. Mempunyai perangai yang molek. Daripada keturunan yang molek. Dan kedudukan yang molek. Pada agama. Jangan tengok pada harta. Sebab Nabi kita anak yatim piatu. Orang tengok pada harta orang hina lah. Tapi dia tu kedudukan dia daripada kecil. Apa dia jadi rasul, dia tak pernah menyembah berhala. Dan dia tidak pernah menghormati berhala. Dan dia tak pernah mengikut perkataan orang kafir. Seperti kita. Seperti kita hari ni. Seperti kita hari ni lagu mana? Undang-undang kita tunggu orang kafir. Sistem pendidikan kita tunggu orang kafir. Sistem pertahanan kita tunggu orang kafir. Apa tak ambil daripada Rasulullah? Semua apa tinggal tak ambil. Cuba tanya diri sendirilah, tanya dulu, jangan duk lawan saja, tanya apa tu tak saya ambil hak Rasulullah. Sedangkan hak daripada Allah lah yang paling comel sekali je. Semualah dalam kehidupan kita, keluarga, hak Rasulullah comel sekali. Tapi kita ambil pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah yang ditunjuk oleh orang barat, orang kafir. Kita ambil tadi pelajaran daripada kita. Tapi bila ni muncullah, ada juga misalnya kata atas anak untuk hafal Quran ni, apa ni. Tapi hafal saja. Benda tu kita tak cari juga untuk dia tu, usuluddin dia, untuk tasawuf dia, kita cari juga. Okey, ada soalan. Tak apa. Gini. Gini mazhab ni dia panggil kaifiyat. Cara-cara. Jadi ulama kita, sama ulama kita apabila dia terjumpa hadis-hadis Rasulullah, masa Rasulullah lagi kadang-kadang tu menjadi pegangan masing-masing lah. Tetapi pak mazhab ni tidak salah belaka, betul belaka. Cumanya benda yang forok, dia kata, benda yang kecil-kecil, mesti kita ikut mazhab, satu mazhab. Dalam satu ibadat. Misal semaya. Syarat semaya kena turut Syafi'i. Rukun semaya kena turut Syafi'i. Batal semaya kena turut Syafi'i. Tak boleh kita kira campur, tak boleh. Misalnya kita ambil contoh lah yang membatalkan pada mazhab Syafi'i. Kita ketuk batal. Mazhab lain tak batal. Misalnya Hambali tak batal. Tapi sedakwa batal. Kalau kita lepas makan nasi awuk sedakwa batal, tak boleh. Itu mengikut Hambali. Jadi dalam pak mazhab kita, kalau kita tengok, belilah buku-buku adalah itu, dia beza ke pak mazhab ni. Jadi batal ni macam-macam, berbeza. Jadi kita nak memurnikan, kita tu hak Imam Syafi'i lah. Sebab kita daripada kecil lagi kita belajar hak Imam Syafi'i. Maka kita pilih hak Imam Syafi'i lah yang terbaik bagi kita. Jangan kita capur macam orang. Hak lah ni wujud di Malaysia ni, orang Wahabi ni, Wahabi di Malaysia ni, dia capur belakang. Ketuk pun tak apa, ketuk Pino tak apa, sedakwa pun tak apa. Tak batal belakang. Tak batal belakang bunuh lah kita. Sebab ulama kata batal. Pas kata okey kita nak lawan ulama. Kita ni siapa? Kita nak agama baru. Nak lawan ulama mana boleh. Gua tu gamuk, gua ni gamuk. Dia ada nas-nas dia cukup, pegangannya kuat. Yalah.
Dan ada ulama ialah menyenangkan kita. Sebab setiap ulama ni pak mazhab dia. Imam Syafi'i kita, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, dia royak satu persatu. Gapo syaratnya, gapo rukunnya, gapo yang membatalkan dalam setiap ibadat. Setiap ibadat maksudnya semua perkara. Kalau nak jalan lagi mana, nak melapak lagi mana, nak berak lagi mana, nak kecil lagi mana, nak bini beranak lagi mana. Semua tu dia telah susun, dia royak kita cara-cara. Kata Imam Syafi'i, kalau kita nak belajar, ambil kita al-um dia, kita belajar cara dia. Tetapi nak baca kita al-um, takut kita baca, tak faham. Jadi kita pamit kepada anak-anak murid dia. Kita sini hok kita tahu benar tak? Syekh Daud Patoni. Sebab itulah kita banyak kita ambil daripada Syekh Daud Patoni. Ataupun kitab-kitab daripada Aceh. Sebab orang Aceh, orang Patani bermazhab Syafi'i. Kalau kita nak hak mazhab lain, Hambali, kena beli hak Mekah tu. Sebab Mekah tu mazhab Hambali. Kalau pergi ke India, mazhab Maliki. Bukan salah, betul belaka. Tapi kena belajar belaka lah. Setiap mazhab tu yang kita nak turut tu. Bukan boleh buat cacar marba, tak boleh. Buat cacar marba, boleh cacar marba juga. Tak boleh. Okey. Boleh kata. Boleh faham tak? Macam mana? Kalau terima, jadi bagi dia masa anak dia bagi terima juga. Sebab tu dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Pak ni, Pak email ni. Tuhan terima. Nabi dah akui dia terima. Masa tidak menyalahi. Belajar betul-betul. Tak ada masalah. Jangan kita menyalah kata orang Mekah tak ada kunut. Iyalah. Dia tersedia dia Hambali. Pak kita kalau itu apa boleh baca kunut-kunut pendek. Tidaklah kata kunut. Nyada lah kita baca. Allah tu je belakangnya. Cumanya kaedah tu tak turut mazhab mana. Kita pergi sungguh dah. Tak ada masalah. Ada yang kata kalau bahasa ada haji kok tak boleh lah ikut mazhab sebab apa tak boleh. Kita ambil sebagai mazhab kita. Kalau ikut mazhab lain, payahlah. Kita ambil sebagai ikut mazhab kita. Batal ikut mazhab lain, tak boleh. Umpamanya, mazhab lain dia basuh kepala. Sebab tu orang Hambali, orang Mekah tu, dia kepala licin belakang, mungkin dia jenis botak. Kalau kita jenis tidak jenis botak, ada setengah-setengah je. Kita banyak rambut. Maka Imam Syafi'i, dia kata sapu kepala. Lain. Basuh dengan sapu lain. Sapu kepala supaya kita menyenangkan kita. Ya, kalau baca apa dia campur dia. Kalau dia campur. Tak boleh. Kain itu masuk kepala. Dan juga lainnya kalau kemudian orang tak batal. Tidaklah apa-apa. Tak apa kalau mazhab kita, kalau basuh kepala tak salah. Sunat basuh semua kepala tu. Tetapi memadai dia menyapu kepala. Mazhab lain tak boleh. Tak sah. Kalau kita dah aku nak tengok mazhab Hambali ni, kita basuh kepala tak boleh. Tak boleh. Sebab dia batal. Nak basuh. Banyak lagi lah benda-benda. Macam bodoh saya ada menantu dulu orang Pakistan. Dia Maliki ni dia dia ambil semaya hak sunat kita tu jadi wajib dia. Hak lain rukun. Muka tangan kepala kaki tu rukun. Tetapi hak basuh tangan, berkomo, isai ke hidung, basuh telinga, basuh tekak tu wajib.
Tak buat tak boleh dosa. Mazhab dia, mazhab Maliki. Kalau kita tak kata guana, boleh turut lah, nak turut mana-mana. Tetapi kita tak ada ilmu dari segi mazhab lain. Kita hanya ada mazhab aja Syafi'i, maka turut Syafi'i dah. Jelas kata. Yang tu bagi kita sunnah. Bukan tak apa sunnah. Mazhab kita tak lagi, tapi dia sunnah. Kalau kita buat boleh pahala lebih. Kalau tak buat tak apa. Benda sunnah. Biar ada benda sunnah. Ni kalau kita buat boleh pahala. Kalau kita tak buat tak dosa. Kalau wajib tak buat dosa. Ya. Boleh faham tu. Dia segi kaedah hukum lah. Yang hukum ni tak lari pada 5 tu dah hukum ni. Hukum wajib atau fardu, sunat, lepas tu harus, makruh, haram. 5 hukum tu dia tak ada hukum. Tadi dia kata tak boleh apa dia. Tak boleh buat hak Nabi tak buat tu. Tadi orang Wahabi Malaysia dia kata hukum juga. Hukum guana je. Bid'ah bukan hukum. Kadang saya dia ingat hukum bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah satu kenyataan peringatan. Nabi peringat kepada kita kalau Tuhan suruh supaya kita tak buat benda yang Nabi tak buat. Ayat dah Nabi tak buat waktu je. Betul ke salah tu amal ayat tu? 2 perkara ni tak boleh buat lah. Tak boleh buat Nabi lah ke. Dia tak boleh tinggal Nabi suruh. Tak boleh. Kalau buat pinar lah pada neraka lah. Itu je lah. Boleh tak? Kalau ada tak terima lah. Untuk kita ni, bukan untuk saya dah. Untuk masing-masing. Supaya kita yakin dengan apa amalan kita. Jangan duk takut lah. Okey, ada lagi duk tanya. Biarlah tidak berkaitan apa. Dalam ibadat lain pun kalau mau tahu mau royak. Kalau mau tak tahu jangan tanya tak pesaka sudah lah. Saya mau tak reti nak bagi pesaka ni. Okey, ada lagi? Jangan nak malu lah kena tanya.